Kerdil atau bahasa saintifiknya achondroplasia adalah suatu keadaan yang mempengaruhi reseptor pertumbuhan fibroblast hingga menyebabkan pertumbuhan seseorang individu terbantut. Dina Syukrah, ibu kepada 3 orang cahaya mata, mendapat perkabaran tentang keadaan anak sulungnya kerdil ketika usia kandungannya 33 minggu. Setelah 7 tahun melahirkan dan membesarkan anik Razin Muhammad Faizal, dia nekat untuk menubuhkan Parents of Little People Malaysia, sebuah komuniti bagi keluarga yang mempunyai anak kerdil. Actually pada tahun tu saya pun ada rasa risau lah sebab kita seorang-seorang dan kita bila kita search dekat internet memang tak ada kumpulan sokongan lagi dekat Malaysia dan banyaknya dekat luar negara lah. So dari situlah saya rasa saya berjumpa dengan 2-3 family yang ada masalah yang sama, pengalaman yang sama. So dari situlah kita bermula untuk createkan group. Sebab kita tahu ada lagi lebih ramai ibu bapa yang ada anak yang achondroplasia. Bermula dengan hanya 5 buah keluarga ketika di awal penubuhannya, kini lebih 40 buah keluarga bersatu di bawah bumbung yang sama. Komuniti ini terdiri daripada insan kerdil yang masih bayi hinggalah ke golongan dewasa. Start daripada bercakap dan berbincang tentang anak-anak, kita fikirkan perlu kepada pertemuan dengan family untuk kenal lebih rapat, untuk anak-anak itu sendiri bertemu dengan anak-anak yang lain yang mungkin ada kondisi yang sama. Jadi bila kita set untuk berjumpa dan macam hari ini pun kita bertemu untuk mengeratkan silaturahim antara family dan juga anak-anak itu sendiri. Dan kita nak bagi exposure jugalah kepada anak-anak yang mereka sebenarnya tak keseorangan. Redha dan pasrah, sebaik sahaja dimaklumkan mengenai keadaan anik, Dina Syukrah dan suami Muhammad Faizal hanya mampu mencari maklumat berkaitan secara dalam talian memandangkan ketika itu penyakit ini masih kurang diberi pendedahan. Bagi pasangan ini, mereka perlu hadapi segala rintangan yang mendatang dengan sebaik mungkin demi kebahagiaan zuriat sulung mereka. Okay, masa first time kita dapat tahu yang doktor bagi tahu anik mungkin didiagnos dengan achondroplasia, so masa tu kita tak tahu macam mana nak expose perasaan. Sebab kita masih dalam fasa yang terkejut, kita tak tahu what to expect the next kan. Tapi masa tu saya tak risaukan pandangan masyarakat, tapi saya lebih risaukan macam mana dia nak adapt dengan environment akan datang. So itu yang saya punya concern lah. Cabaran paling besar nak bagi dia confident. So daripada kecil sampai besar bila nampak orang lain, kadang-kadang dia ada rasa rendah diri. So cabaran nak bagi dia pemahaman yang sebenarnya itu bukanlah satu isu yang besar, satu benda yang takes effort tu berpanjangan dan bukan pada short term period lah. Muhammad Azim, 28 tahun, merupakan antara individu kerdil dewasa yang banyak berkongsi mengenai pengalaman hidupnya bersama ahli komuniti yang lain. Berkelulusan diploma dalam bidang teknologi reka bentuk produk industri, Azim berjaya membuktikan bahawa golongan kerdil juga boleh berjaya dalam kehidupan. Saya tahu diri saya kerdil ni start sekolah menengah. Sebab bila dah sekolah menengah ni saya tengok kawan-kawan aku ni semua membesar, asal aku itu je kan. Apa yang orang normal buat, saya agak sukar nak buat. Tapi saya suka buat benda yang susah nak dibuat. Contohnya macam nak drive susah, saya cuba. Buat macam mana letak cushion ke apa benda yang boleh buatkan saya ni boleh drive lah. Contoh nak ambil benda tinggi-tinggi tak sampai, try lah. Panjat ke letak benda kursi ke kat bawah kan. Jatuh tu normal, jatuh ke bawah bukan jatuh ke atas kan. Family saya ni ajar saya seperti orang normal. Dia tak suka saya ni, Jim ni pendek, tak boleh nak buat kerja ni. So dia biarkan saya ni bebas. Macam orang normal, tak ada dia fikir kang budak ni naik bisikal kang jatuh kang tak sampai, tak ada. Tidak mahu menganggap keadaan fizikalnya sebagai satu kekurangan, Azim percaya setiap individu mempunyai kelebihan dan kekuatan mereka yang tersendiri. Contoh zaman sekolah dulu, kasut diorang letak saya tinggi. Saya try lah lompat-lompat ambil. Tapi bila saya tak sampai, diorang turunkan balik. Itu bagi saya tu cuma hanya gurauan. So cabaran tu banyaklah cabarannya. Cuma saya ni lebih kepada positif lah. Saya tak suka negatif. Dia ni so pergi KL naik bas,
naik KTM seorang-seorang. Itu kena tempuh lah. Itulah cabarannya. Contoh naik kereta tak sampai, fikirlah cara macam mana yang boleh buat sampai. Modify pedal ke, letak cushion ke. Selain keadaan saiz fizikal yang berbeza, individu kerdil juga cenderung untuk mengalami masalah kesihatan yang lain. Kalau tengokkan kepada apa yang kita bincangkan dekat dalam grup, mostly tentang kesihatan anak-anak lah. Sebab kita tahu anak-anak akondroplasia akan melalui banyak fasa. Pada keadaan dia baby, bila dia dah remaja, dia dah dewasa, masalah tu berbeza-beza. Jadi pada masa keadaan dia masih baby, kadang-kadang dia ada isu pernafasan, ada isu dengan tulang dia. Jadi benda-benda yang macam itulah yang kita tanya kalau kita perlukan confirmation jugalah daripada ibu bapa yang lain yang mungkin pernah bawa anak pergi cek dekat doktor kan. Dan bila kita tanya adakah kondisi itu normal ataupun kita perlu dapatkan khidmat yang profesional daripada doktor, so kita tanyakanlah juga dalam tu. So mostly tentang kesihatan anak-anak lah. Masa mula-mula saya membesar, saya seorang je kerdil. So bila saya dah meningkat usia remaja, ada kenalan-kenalan lah. Contoh orang kerdil persatuan, ada roja-roja saya lah. Macam saya, tak ada apa-apa sebarang penyakit. Bila saya dah join persatuan orang kerdil, baru saya tahu. Ada certain orang kerdil, dia mempunyai susah untuk bernafas. Bila jalan jauh, dia terlampau penat. Macam saya, alhamdulillah syukur tak ada apa-apa lah. Bersukan saya main futsal, berlari pun saya berlari. Alhamdulillah lah saya tak ada apa-apa segala penyakit, cuma fizikal saya kecil. Seiring dengan peredaran zaman, kini maklumat dan pendedahan mengenai insan kerdil semakin mudah diperolehi. Namun maklumat sahaja tidak mencukupi. Ibu bapa dan anak-anak kerdil ini perlukan sokongan dan dorongan antara satu sama lain untuk terus kuat mengharungi liku-liku kehidupan. Kumpulan sokongan yang macam ni perlu, especially untuk ibu bapa yang kadang-kadang kita rasa kita seorang-seorang. Kita nak tanya dengan orang lain, kita tak tahu nak refer kepada siapa. Sebab orang lain, jabaran dia mungkin berbeza. Jadi bila kita nampak cabaran yang sama, so bila kita berkongsi rasa yang sama, kita dapat sekurang-kurangnya faham apa yang mereka rasa dan mereka faham apa yang kita rasa, dan kita boleh berkongsi bagaimana cara nak mengatasi isu-isu yang timbul daripada situ. Tidak hanya bertujuan untuk mengeratkan silaturahim, aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh komuniti ini juga diharapkan dapat membantu membina keyakinan diri dalam kalangan anak-anak kerdil. Saya harap lebih ramai ibu bapa yang mungkin ada masalah yang sama ataupun kondisi anak yang sama untuk sama-sama berkumpul, berkongsi maklumat dan berkongsi pengalaman yang sama supaya kita dapat bantu lebih ramai orang luar tentang awareness tentang dwarfism. Bagi mewujudkan kesedaran dan menambah pengetahuan umum mengenai dwarfism, setiap individu perlu memainkan peranan bagi memastikan golongan kerdil tidak terpinggir. Semoga nilai keakraban dan kasih sayang yang ditonjolkan oleh komuniti keluarga kerdil ini mampu menjadi inspirasi kepada seluruh masyarakat.